أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orang perempuan nak buka tu, boleh siapa tolong? Namakan jatuh. Dia nak buka tirai. Boleh tolong. Datang jauh-jauh tengok balik tirai, marah lah dia. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, walaupun hujan yang begitu lebat, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat, memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingatilah kamu. Sesungguhnya dengan ingat memperingati itu akan membawa banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, seterusnya kita bersyukur kerana pada tahun ini kita dapat lagi menyambut tahun Ma'al Hijrah. Kita dapat sama-sama meneruskan kehidupan. Kita dapat sama-sama meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan pinjaman daripada Allah. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, gunakanlah segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, kata Allah. Ni nikmat yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi panjang umur ni mesti ada sebab. Allah kata, aku bagi masa kat kamu agar depan Allah nanti bila kita di padang mahsyar, kita takkan dikatakan, kenapa kamu tak taubat? Allah, tak sempatlah ya Allah, aku baru nak taubat, mematikan aku dah. Tak ada dah. Isu tu takkan berlaku. Sebab Allah kata, aku dah bagi kan. Gunakanlah segala nikmat hidup yang kamu ada ni. Harta yang kamu ada, tu anak-anak yang kamu ada, kekuatan yang kamu ada, jawatan yang kamu ada, gunakanlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni, sahabat kita ni, buat rakaman. Orang beli iPhone guna untuk WhatsApp, untuk buat fitnah dan seumpamanya. Sahabat kita buat rakam ceramah. Ni, iPhone ni datang di akhirat bagi syafaat. Tahu tak? Seluar dalam kita pakai malam ni pun datang bagi syafaat. Orang kata ingat saya saja seluar dalam. Datang, tapi bentuknya datang gitu ke? Tak tahulah saya. Tapi nak cerita, semuanya akan datang di akhirat bagi syafaat di akhirat. Gunakanlah. Jangan kita sombong sangat. Ni aku dah bagi kepada kamu peluang. Peluang. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ada anak, gunakanlah anak ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat anak ni hanya sebagai penghabiskan berah kita je. Ni, anak-anak ni lah yang akan datang di akhirat kelak bagi syafaat kalau kita didik mereka ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih beruntung lagi masa kita mati. Anak kita datang, tuan-tuan perempuan, duduk
di belakang kita. Mana kita duduk depan, dia duduk belakang. Solat kan kita, Allahu Akbar. Allahumma ighfir li abi. Allahumma ighfir li abi. Allah, ampunkanlah dosa ayahku ya Allah. Allahumma ighfir li ummi. Allah, ampunkanlah dosa ibuku ya Allah. Tengok tuan-tuan, mau Allah tak terima. Kita hari ni mati subsidi semua. Subsidi pada Tok Imam. Tok Imam, kalau Tok Imam baik dengan kita, okey lah. Ada berlaku tuan-tuan, bergaduh dengan Tok Imam. Ni jangan gaduh dengan Tok Imam. Dengan Tok Imam ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Tapi bukan rasuah Tok Imam. Buat baik. Sebab Tok Imam lah yang akan mandikan kita. Tok Imam lah yang akan solatkan kita. Tok Imam lah yang akan bawa kita ke kubur dan seumpamanya. Ada satu masjid tuan-tuan saya pergi. Kita ni rezeki ni sebab pusing satu Malaysia. Pergi ceramah, surau masuk, masjid masuk, kampung masuk, bandar masuk. Jadi macam-macam pengalaman kita jumpa. Kita masuk kampung tuan-tuan, ada satu surau masjid ni. Jemaah dia seorang ni pencen polis. Tapi pangkat taklah besar mana. Pencen tu kira ada, dia ramai-ramai kat orang kampung tu, dia lah seorang tinggi sikit lah. Orang lain pakai motor, dia pakai kereta dah. Gitu. Datang masjid bergaduh dengan Tok Imam ni kerja. Duduk belakang Tok Imam baca panjang. Apa ni Tok Imam? Baca panjang, kita orang tua slow-slow lah, pendek-pendek sudah lah. Marah Tok Imam satu. Tok Bilal azan. Marah juga. Ni apa suara Tok Bilal ni? Lantik apa Bilal macam ni kata. Sia-sia gaduh dengan Tok Bilal. Tuan-tuan, duk banyak komen sekarang orang kampung tak boleh masuk dengan dia. Tok AJK masjid tu saya kira. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk orang kampung, nak tunjuk pada keluarga dia. Dia meninggal malam, heart attack, kena orang kata apa? Jantung. Bila kena jantung tuan-tuan, masuk hospital bawa keluar balik, pagi duduk kat rumah dah. Pukul 7 pagi dah ada kat rumah, jenazah sampai kat rumah. Tuan-tuan, pukul 4 petang tak ada orang mandi lagi. Pukul 4 petang tak ada orang mandi lagi. Telefon Tok Imam satu kata minta maaf, saya kat Mekah. Tak boleh tolong. Sampai Tok Imam pergi Mekah dia tak tahu. Dia pergi imam-imam satu Malaysia. Pergi Mekah tak tahu macam mana Tok Imam pergi Mekah tak tahu, sekurang-kurangnya bagilah bagi RM10, betul tak? Tok Imam pergi Mekah ni tak jumpa, tak tahu. Telefon Tok Imam kata saya kat Mekah. Apa kau nak? Tu apa kono ni bahasa mana? Kenapa ni? Ni meninggal lah. Allahu Akbar. Mi telefon imam dua lah, dia kata saya kat Mekah ni. Sedang bertahajud. Amboi, bertahajud lagi kata. Tak apalah. Telefon imam dua kata apa? Oh, minta maaf lah kalau dia meninggal, tak apalah. Suruhlah siapa-siapa yang baik dengan dia. Dia pukul aku, dia kutuk aku kuat sangat. Ambil. Tok Imam tak mau pergi. Telefon imam 3, minta maaf, anak convocation. Sudah. Lah kali siapa tuan-tuan? Bilal yang dia kutuk suara tak sedap. Bilal yang dia kutuk suara tak sedap, itulah yang datang pukul 5 petang, mandikan jenazah, solatkan jenazah, bawa ke perkuburan, pukul 11 malam baru boleh ke bumi. Allahu Rabbi. Allah nak tunjuk. Tu jangan sombong kita. Allah kata gunakanlah manfaat yang ada. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal. Bila datang ajal tuan-tuan dan puan, masa itulah kita akan kata depan Allah, laula ya Allah, kalaulah ya Allah kau lambatkan seminit ya Allah, aku mati, aku akan jadi orang soleh. Apa jawab Allah? Tengok, dekat nak mati baru kita kata nak minta taubat. Apa jawab Allah Ta'ala tuan-tuan? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Minta maaf, aku tak boleh nak melambatkan ajal kamu setelah masanya sampai. Allahu Rabbi. Itu tahu. Inilah yang kita kena hadapi. Ini yang kita kena muhasabah ketika menyambut ma'al hijrah. Apa yang kita dah buat? Apa yang kita dah lakukan dalam hidup kita ini, yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini bagaimana kita nak berhijrah, nak jadikan
hidup kita ini hidup yang harmoni, tidak berbalah sesama sendiri, tidak bergaduh sesama sendiri, mencari jalan penyelesaian yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi tunjukkan kepada kita. Cuba kita lihat bila Nabi sampai di Madinah. Nabi sampai Madinah, Nabi buat apa? Nabi bina sebuah masjid. Mula-mula sampai Masjid Quba, lepas sampai Masjid Quba, Masjid Nabawi. Kenapa Nabi bina dua masjid? Lepas tu Nabi sampai, Nabi cakap apa? Ayyuhan nas, afsyus salam. Wahai manusia, saling hormat menghormatilah kamu. Jangan berbalah sesama sendiri, jangan bergaduh, jangan orang kata apa, sombong antara kamu. Tengok Allah sebut, Nabi sebut. Nak suruh kita ini berbaik balik. Bagi salam ni, hukum bagi salam ni tak ada masalah tuan-tuan. Kita bagi salam, jawab salam tu wajib. Jawab salam tu wajib. Maka bila orang bagi salam, kita wajib jawab. Katakan bagi salam antara lelaki dan lelaki, memang tak boleh ditafsirkan, mesti kena jawab. Kalau bagi salam pada orang perempuan wajib jawab tak? Wajib jawab juga kalau tidak membawa kepada fitnah. Jawab biasa je lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok, suara biasa je. Salam. Dengar ada nafsu tak? Tak ada nafsu, tak ada masalah. Lain kalau dia jawab Waalaikumsalam, dia tarik gitu, jadi haram lah. Sebab apa? Melenggang-lenggokkan suara, menyebabkan kita jadi bernafsu mendengarnya. Tu lain. Sama juga macam orang lelaki bagi salam, sebab nampak macam dia nak main-mainkan perempuan tersebut, maka hukumnya haram. Tapi setakat datang geng masjid, mana ada tuan-tuan. Afsyus salam. Salam itu sebenarnya mengeratkan suatu rahim. Kemudian kita ingat, masjid juga mengeratkan suatu rahim dengan kita melakukan ibadah secara berjemaah. Itu sebab bila kita semayang tuan-tuan, semayang ni kita duduk satu saf. Bila duduk satu saf, tidak ada perbezaan antara orang kaya dengan orang miskin. Pemimpin dengan rakyat semua sama. Datang semua duduk satu saf. Siapa datang lambat, duduk belakang. Betul tak? Datuk ke, dating ke, Datuk Seri ke, Datuk Seri ke, belakang juga duduk kalau duduk datang lambat. Ini berlaku masa saya forum perdana TV1 dekat Kelantan. Habis forum tu, turun bawah. Bila turun bawah tuan-tuan dan puan, apa berlaku? Ada orang tanya soalan. Dia kata, Ustaz nak tanya soalan lah Ustaz. Silakan, saya kata tak ada masalah. Sebab dalam forum dia tak boleh tanya sembarangan sebab banyak soalan. Jadi dia akan pilih yang terbaik saja. Tanya soalan. Saya pun jawab. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya hukum lah Ustaz. Saya hari tu sembahyang di Masjid Al-Muhammadi, Kelantan, Kota Baru. Saya ni lambat sembahyang Zuhur, duduk saf yang keempat ke kelima, tak ingat saya. Tapi antara 4 ke 5 lah. Dan dia ni masbuk. Masbuk ni orang lambat. Bila lambat, pastinya dia akan bangun 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Yang sebelah kanan ni pun sama juga. Jadi bila dah duduk macam tu tuan-tuan, habis sembahyang at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, habis tahiyat akhir dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam kanan. Salam rukun dia bagi. Orang sebelah kanan ni pula bagi salam sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok orang kanan tengok muka dia. Saling tengok menengok antara satu sama lain. Dia tengah sembahyang terus sambut tangan, cium tangan. Dia kata, Ustaz, sah tak sembahyang saya? Saya kata, kenapa kamu pergi buat macam tu? Takkan tak boleh nak tunggu salam sunat kot, kau bantai salam tu? Ustaz tahu tak siapa sebelah saya? Tak tahu. Ustaz, Sultan Muhammad kelima. Sultan Muhammad kelima, saf yang keempat kelima. Duduk kat belakang. Tak ada escort, tak ada polis. Duduk kat belakang, pakai baju lengan pendek, poket dekat seluar selamba ni, orang panggil bukan seluar protokol ni. Kita baru jadi JKK belagak dah. Bukan kampung ni, kampung sebelah. Ini sultan, tuan-tuan, sultan. Datang semayang berjemaah, duduk saf yang keempat, kelima, tak ada masalah. Sebab dia kata depan Allah kita semua sama. Depan Allah kita sama, tuan-tuan. Ni nak cerita bagi. Siapa kita? Saya bawa jemaah, tuan-tuan. Antara jemaah yang saya bawa, Adinda Sultan Selangor.
Tengku Arafiah. Bawa pergi umrah. Saya bawa. Ni 2 tahun punya cerita. Allahu Akbar tuan-tuan. Adik Sultan tuan-tuan. Makan ni kalau ikutkan, dah lah duduk hotel depan Kaabah. Hotel depan Kaabah. Kaabah view, nampak Kaabah kalau duduk dalam bilik dia tu. Bila dia makan, kita kena teman. Dia punya cawan lain. Dia punya alas dia semua lain. Dia tak boleh makan alas campur dengan orang. Dia ada pinggan khas keturunan. Tapi bila dia pergi tuan-tuan, dia cakap apa? Tak payah Ustaz, saya tak payah protokol, saya makan apa yang ada je. Duduk makan selamba tak ada masalah. Saya kata, Allah minta maaf aku tak boleh nak orang Arab ni dia tak sediakan sudu khas untuk kerabat. Jangan astagfirullahalazim. Dekat Mekah kita semua sama, ya Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Cuba bayang kita tempat dia. Cuba bayang kalau tengok tuan-tuan dan puan, orang yang ada pangkat tak sombong, kita yang tak ada pangkat sombong, la ilaha illallah. Baru beli kereta kancil pun tak tengok dah orang, awak tak tahu ni kereta saya. Orang dia parking depan masjid, orang parking motor tepi dia, buka, minta maaf, tolong parking jauh sikit, calar kereta saya. Ni kereta kancil saya, baru beli ni. Kereta kancil second hand. Kancil second hand, belagak tak ada dah tuan-tuan. Orang pakai kereta 1 juta pun tak belagak. Kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan, Nabi nak ajar masjid mengeratkan kita, bukannya mempecah belahkan kita. Ni saya nak beritahu tuan-tuan dan puan ni, pengalaman saya. Nak cerita macam mana seorang kaya boleh mempunyai pemikiran yang luar biasa. Orang kaya tak sombong, orang kaya fikir akhirat, orang kaya nak didik anak-anak minat kepada syariat Islam. Saya dipanggil oleh seorang Tan Sri untuk bagi tazkirah di rumah beliau. Tan Sri ni memang kaya tuan-tuan, tak payah saya nak cerita nama dia, itu tak perlu untuk tuan-tuan ambil pengajaran cerita sudah. Saya pergi tuan-tuan dan puan, beri rumah dia. Naik bukit tu, nak masuk rumah dia ni, Allah Rabbi. Masuk je pagar, bayar bagi nombor IC dia, ambil letak dekat apa? Dekat kamera IC tu dia scan dia. Takut perompak kita ni, kita dengan kopiah dengan songkok. Dia kira apa? Bangla jaga. Dia kira apa? IC sini, IC sini. Tak boleh nanti hilang. Lesen juga datang. Bagi lesen, ambil. Dah bagi tuan-tuan, nak ikut pula mana mau pergi. Itu rumah ini sekian. Okey, dia bawa. Tak apa, saya tahu. Saya pakai Waze. Tak boleh. Nanti you lari rumah orang lain. Belagak sungguh bangla ni. Tapi tak apa, kita pun ikut. Tak apa ikut. Dia ikut kita di belakang. Dia takut memang kawasan elit tuan-tuan. Rumah sama besar dengan Giant tu. Masuk tu rumah macam Giant. Paling murah situ rumah 8 juta. Paling murah. Kita rumah baru 80,000 belagak. Tu pun papan tercabut 3 dah. Ini rumah 8 juta. Masuk tuan-tuan. Pergi saya tengok terkejut tuan-tuan. Masuk dengan pagar besarnya. Allahu Rabbi. Masuk tengok kereta. Banyak kereta. Nombor semua nombor 8. Nombor plate 8. Orang Cina kalau dia berhenti dekat traffic light, tengok nombor 8 dia parking, dia sembah dulu. Dia kata ni rezeki mah. Tu Cina. Yang bukan Islam tak. Dia sembah dulu bawa pergi pejabat. Ini hari banyak ong. Nombor pun saja boleh beli kereta sebiji lah. Tapi kereta dia, kereta yang saya pun tak pernah tengok. Kereta pelik-pelik tu lah. Rasa paling murah kereta dia pun S-Class yang saya ingat tu. S-Class harga 600-700 ribu. Yang lain semua saya tak kenal kereta. Pelik-pelik. Hak yang rendah, hak tinggi. Yang menariknya tuan-tuan, bila kita masuk. Bila masuk, Tan Sri tunggu kat depan pintu, dia ambil, Ustaz, silakan. Kita masuk tuan-tuan. Masuk pintu, terkejut. Kenapa terkejut? Tengok atas lantai penuh dengan ikan. Bukan isteri dia tertinggal ikan bawah tu. Ni ikan hidup, akuarium. Lantai dia akuarium tuan-tuan. Ni ikan jalan macam tu. Macam ni saya, Masya Allah. Selalu kita tengok akuarium kat dinding kan. Dekat Langkawi apa kan? Dekat KLCC. Ni tak. Lantai ni. Allah, macam mana tuan-tuan tak bengong kita pergi. Astagfirullahalazim. Allah.
Dengan lampu naik macam tu lampu. Lampu biru, merah, kuning, hijau semua ada. Dengan pokok bawah, dekat bawah nampak macam ya Allah cantiknya tuan-tuan. Ikan bukan ikan sepat. Ikan keli mana ada? Ni ikan laut dalam, warna merah, warna biru, warna merah. Allah cantiknya tuan-tuan. Sampai Puan Sri tunggu saya dekat dia ni Tan Sri, Puan Sri. Saya kata Ustaz, tak perasan. Ustaz, Tan Sri, Ustaz, isteri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa Ustaz. Memang selalu orang masuk di tenganga macam tu. Dah biasa dah orang tenganga, termasuk Ustaz tenganga. Memang aku tenganga. Tuan-tuan kalau tengok jatuh gigi. Tuan-tuan, Allah cantik sungguh. Dia buat, dia panggil keluarga dia ada lebih kurang 30 orang. Anak dia 3 orang. Anak 3 orang, Allahu Rabbi, anak jutawan tapi tak sombong langsung. Datang cium tangan. Kita pula Allah kata budak ni. Ni anak siapa, anak saudara? Dah anak saya Ustaz, anak saya. Anak saya. Warak macam Allah, macam budak belajar pondok. Baiknya Tuhan. Duduk dengar tazkirah. Nak cerita bagi anak-anak, lepas tu family dia, adik-beradik dia, sepupu sepapat semua duduk dengar. Wajib pada malam hari Khamis dia akan buat. Sebab semua keluarga tu kerja dengan dia. Jaga syarikat dia, oil and gas, dia macam-macam syarikat dia. Tuan-tuan membuat, nak cerita bagi. Semayang dalam tu. Semayang dalam tu tuan-tuan, tak khusyuk semayang maghrib. Tak khusyuk. Mau nak khusyuk, bau Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikan. Ikan laju tu. Nak main ikan, seekor ikan harga dekat puluh ribu. Ada hot 30 ribu, dia ada tunjuk satu ikan. Ikan tu warna dia kalau dia duduk tepi, warna lain. Dia tengok daripada atas, warna lain. Tengok daripada belakang, warna lain. Harga ikan tu saja 127 ribu. Harga ikan. Saya kata, Masya Allah, tuan-tuan. Nak makan pun tak tergamak. Dia upah 2 orang Bangla jaga dia punya kolam. Dia kerja dia, lap masuk bawah tu pakai ni. Lap. Dia berenang dalam tu. Kolam mandi. Dia sambung keluar. Allah Akbar, cantik sungguh. Tapi nak cerita, saya tanya dia. Tan Sri, macam mana boleh Tan Sri buat ke ni? Apa nama lantai macam ni? Ustaz, saya pergi masjid, saya dengar ceramah. Kuliah tafsir. Allah sebut dalam Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila kita masuk syurga, hebatnya syurga, lantai kita pijak tu sungai yang sedang mengalir. Nampak batu-batu permata di dalamnya. Ya Allah, Akbar, hebatnya syurga. Itu syurga tuan-tuan. Jadi saya belajar di masjid itu, saya rasa ya Allah, aku nak masuk syurga tapi aku takut tak mampu masuk ya Allah. Jadi aku ada duit lebih sikit, aku buat lantai tak sama macam syurga, jauh hebat syurga, tapi aku buat habis dekat 1.3 juta ruang tamu saja. Kenapa dia buat? Ustaz, saya buat ini bukan sedap nak suka-suka Ustaz, tidak. Saya buat, saya nak panggil semua family, buat kuliah dalam ni, tazkirah dalam ni setiap malam Jumaat. Kalau time saya free, saya akan duduk dalam ni. Kita sama-sama mendengar tazkirah. Untuk apa? Untuk kita kejar yang hakiki. Lantai yang hakiki, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak anak saya nanti bila besar jadi sombong. Saya tak nak anak saya bila kaya nanti, bila dia besar, dia bawa harta saya, dia jadi orang yang paling bongkak kat muka bumi. Saya tidak mahu. Maka saya nak didik mereka ini biar minat kepada Islam. Biar kaya tetapi jiwa Abdul Rahman bin Auf. Biar kaya dan dekat dengan masjid. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini yang kita nak belajar. Orang kaya tak sombong tuan-tuan. Tak sombong. Kita tak kaya, kenapa sombong? Nak kata hebat tak hebat, pergi bilik air dia. Dah sejuk tuan-tuan, aircon. Allah, ini tak ada AC pun tu. Dia aircon sejuk, getung gigi saya. Nak terkencing mesti dah. Dah bagi tazkirah minum air, bagi tazkirah minum air. Lepas tu letak buah anggur. Ni anggur pun tak ada. Contoh. Sambil tazkirah makan anggur sikit. Anggur, dia orang sambil-sambil tu dia orang kaya ni mulut dia kena bergerak sikit. Sambil-sambil makan. Dia letak anggur. Saya makan lah, sejuk anggur ni, makan 2-3 biji je permulaan. Lepas tu tak makan lah, nak cakap macam mana kalau tak makan. Dia orang lah makan sambil makan, dia dengar tazkirah, lepas tu tulis. Hebat orang kaya kalau boleh macam tu, hebat lah. Tuan-tuan.
Tuan-tuan nak cerita bagi saya nak bilik air. Tan Sri saya nak pergi bilik air lepas main Isyak. Oh ustaz, okay, you go straight and then take right. Saya jalan tuan-tuan, basah ketiak nak sampai bilik air. Ruang tamu pertama semuanya akuarium. Yang kedua batu mama biasa, dia ada dua ruang tamu. Ruang tamu pertama, kedua, ketiga tu meja makan panjang. Dekat situ ada bilik masuk bilik air. Saya nak terkencing. Jalan tengok ada bibi pembantu rumah tengah sediakan makanan. Saya kata, "Di mana bilik airnya?" "Oh, excuse me, I'm from Philippines." Pula cakap bahasa Inggeris lah pula. Rupanya Filipin orang ni, dia bukan orang Indo. I need go to toilet. Oh, toilet dah. Tunjuk depan. Oh, depan saya je. Tengok, oh ada cermin macam ni Cermin macam ni. Tengok pintu cermin. Bilik air tuan-tuan. Bilik air pintu cermin. Tapi bukan cermin macam ni. Cermin luar biasa. Saya tolak pintu, terbuka lampu. Automatik buka pintu, lampu terbuka automatik. Kita terbuka lah. Ada plug pun tak bunyi. Tekan preng. Oh stop, lampu tak ada rupanya. Masuk tuan-tuan, masuk, Allahu Akbar, terkeluar balik saya. Are you sure this toilet? Tanya balik, betul ke ni toilet? Cantik sangat tuan-tuan. Tandas dia bukan warna putih, semua konsep cermin. Dalam dia, cermin gelap. Kita tutup dalam tu, tutup, kunci. Bila kunci lampu terbuka apa semua, dia ada warna biru, warna merah, saya pun dah tak ingat dah. Lepas tu dia cari pipe, tak jumpa pula. Pipe tak ada pula, mana pula pipe ni? Dia adab ni bila masuk bilik air, pertama cari air dulu. Jangan kau berak dulu baru cari air. Itu yang nak istinja tak boleh. Tolong. Mana air? Tak cari dulu adab mana batu. Kalau kat luar batu lah. Ni sekarang ada bilik air, cari air. Mana tu pipe air? Tak jumpa. Rupanya pipe air dia pakai infrared. Dia ada macam burung. Rupanya style burung. Dia duduk macam burung macam ni. Rupa air keluar kat muncung burung. La ilaha illallah. Kepala pipe. Kita tak payah pusing macam ni. Pegang, air keluar. Oh, hebat. Dia punya tempat basuh dia tu. Kita tekan dia akan keluar ke bawah. Bukan, dia tak keluar kena punggung kita, tak ada lah. Oh, hebat tuan-tuan. Lepas tu, air bila jatuh objek dalam tandas tu keluar air. Automatik keluar, tak payah tekan-tekan je. Ini tekan-tekan tak keluar air. Dia jatuh, air keluar. Air warna biru. Hebat tuan-tuan. Saya tengok cantik. Cuma saya tak jadi kencing juga. Sebab apa? Sebab duduk-duduk tu, tengok-tengok. Cermin pintu tu nampak bibik tengah ngamat. Apa saya tengok aku? Dah lampu terbuka. Kita kata, mesti nampak. Kita pun tutup pakai seluar balik keluar. You can see me? Tanya dia, you awak boleh nampak saya? No. That is mirror. Dia kata, tak. Memang daripada dalam nampak orang luar. Tapi kami dia daripada luar nampak cermin. Cermin kita. Dia hebat tuan-tuan. Itu saya rasa berapa tak tahu tu. Jadi saya tak jadi kencing. Tak jadi. Balik-balik. Singgah Petronas juga akhirnya. Baru rasa lega lah tuan-tuan. Aku takut nanti jadi apa benda lah. Bila keluar bom dan sebagainya. Tapi hebat itu. Rumah orang kaya. Tetapi jenis ingat pada masjid. Bawa Ferrari. Pergi masjid. Parking kat depan. Dia kata, "Ustaz, saya bawa kereta ini Ustaz." Pergi masjid. Saya ingat. Saya pegang kereta warna kuning. Ferrari. Harga dia 1.7 juta. Dia beli. Dia kata, "Ustaz, saya kata, ni kereta pergi mana? Main golf ke?" Tak Ustaz, tak. Saya bawa semua Ustaz. Saya bawa pergi main golf. Tapi main golf kereta tu dia tunjuk. Saya pun tak tahu kereta apa. Pelik kereta kecil. Tapi harga boleh tahan. Kereta ni dia bawa pergi untuk meeting. Dan dia bawa pergi masjid. Dia kata, "Biar kereta ini Ustaz, di akhirat datang bagi syafaat kepada saya." Allahu Rabbi. Tengok. Bila orang ada agama tuan-tuan, dia tak anggap dunia itu menghinakan dia. Tetapi dunia untuk sampai di akhirat. Dunia untuk sampai akhirat. Kita datang masjid, kalau ada kereta, ada motor, datang dengan kereta ke motor? Motor sebab jimat minyak. Tapi tak, orang tu datang dengan kereta, tak apa, datang sekali-sekala dengan motor, sekali-sekala dengan kereta, datang tukar-tukar. Jangan niat hati tu datang masjid kena jimat minyak. Tapi kalau nak pergi pejabat, naik kereta padahal jarak yang sama. Kenapa? Biar anggap kereta ini akan datang di akhirat bagi syafaat. Itu yang paling kita nak kejar.
Mana dia belajar? Macam mana orang kaya ni boleh jadi macam ni? Masjid, tuan-tuan. Dia datang kat masjid kat Taman Sara tu. Tuan-tuan, masjid itulah yang ustaz-ustaz duk mengajar, dia ikut, dia kata saya banyak belajar daripada masjid tersebut. Antara guru dia Dr. Zahzan Muhammad, Ustaz Roslan Muhammad, itu antara guru-guru dia. Tuan-tuan dan puan, ini kita kena belajar. Itu sebabnya masjid memainkan peranan. Kita kena fikir macam mana kita nak tarik orang biar minat pada masjid satu. Macam mana nak tarik orang datang masjid? Tak lain dan tak bukan, kena buat program. Buat program macam mana? AJK kena berbincang dengan orang muda, dengan orang tua. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda. Orang muda dia ada cara dia. Sekarang ni nak buat nak buat hebahan. Semalam kita dekat masjid mana? Masjid Airport. Kutipan untuk masjid lebih daripada 11,000 malam semalam. Hadir saya rasa buruk-buruk pun dalam 8,000 orang semalam. Forum. Dekat 8,000 orang. Masjid dapat kutipan dekat 11,000. Semua tu untuk masjid, untuk buat program. Tuan-tuan dan puan. Siapa yang buat urusan? Anak-anak muda ni, orang-orang muda kita ni. Melalui apa diorang sebarkan? Pertama, Facebook. Yang kedua, WhatsApp. Kita orang tua kadang-kadang tak pakai WhatsApp. Kita SMS je. SMS, WhatsApp, kadang-kadang cari WhatsApp tak jumpa. Kalau begitu confirm lah tu. Saya tahulah sebab saya kat UKM. UKM ni kami profesor dapat ni free. Harga 4,000 ni free. Dapat percuma. Pensyarah-pensyarah ni semua dapat percuma. Untuk apa? Untuk mudahkan urusan, untuk orang kata apa? Untuk mudahkan urusan macam mana kita kata? Buat email, hantar WhatsApp tu. Dia orang tak boleh pakai. Dia kata kami orang tua ustaz, profesor ni. Tapi kami tak boleh dah, bukan jiwa kami lah benda-benda macam ni. Dia balik pada yang 3-3-10 juga. Gitu. Tu orang muda mainkan peranan. Orang tua, dia orang ada kaki, dia ramai geng. Dia kenal menteri, dia kenal esko, dia kenal itu cara orang tua. Jadi bergabung. Itu yang Nabi buat ketika Nabi pindah di Madinah Munawwarah. Nabi kumpulkan orang tua, Nabi kumpulkan orang muda untuk memastikan masjid dihidupkan. Itu sebab Nabi boleh masuk dengan orang muda. Dalam masjid Nabi Nabi buat apa? Allahumma shalli Muhammad. Macam Nabi ni lah, orang kata main mulakamah. Mulakamah ni macam gusti dalam masjid. Tapi bukan gusti macam kita tengok WWF tu. Splendor tu kalau tak. Tak. Ni dia pakai tutup aurat semua, dia main berlawan. Dengan siapa? Dengan Ali radhiyallahu anhu. Dengan Alqamah. Antara riwayat. Tapi nak cerita, Nabi bersama dengan orang muda. Orang muda datang masjid. Itu sama juga macam kita nak tarik orang muda, kena tarik budak-budak muda ni, budak-budak kecil. Sebab mak bapak dia muda. Tu bila dia orang datang masjid, jangan kita ni orang kata apa, susahkan dia orang sangat. Datang-datang, ni. Sunat. Budak pun takut. Ramai betul Tok Mudim punya wakil. Dia orang kalau boleh tak nak datang masjid sebab apa, Tok Mudim ada je, wakil Tok Mudim jadi Tok Imam. Tapi bukan masjid kita lah, masjid kita okey. Ni, apa ni budak nak datang, biarlah dia datang. Dia berlari-lari, itu standard budak dia. Budak ni baru, baguslah orang sini. Kampung ni apa? Nama-nama. Taman Merdeka. Baguslah budak-budak dia kecil-kecil sampai semua duduk dengar ceramah gitu. Jarang saya jumpa budak macam ni. Orang Taman Merdeka memang jiwa merdeka lah. Tempat lain, budak berlari. Boom, 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 boom. Biasalah tu. Dia berlari. Budak. Kalau kita sekat budak, hey, balik. Bila suruh dia balik, siapa yang akan balik? Bapak balik, mak balik. Betul tak mak? Jadi mak nak datang apa? Kata, tak naklah pergi. Dia marahnya anak kita. Nanti orang kata, ada pula jiran-jiran sebelah pula kata, jagalah anak tu betul-betul. Kau pandai beranak je, anak tak kerti jaga. Bagi kuat betul. Iyalah budak. Budak-budak ni datang masjid. Nabi bawa cucu Nabi. Siapa? Husain. Bawa Hasan dan Husain datang masjid. Nabi jadi imam lagi. Husain duduk atas belakang Nabi. Dia buat apa? Ni. Dia kudakan Nabi. Cubalah anak kita kudakan tu imam. Apa akan berlaku? Zaman sekarang. Ni, lekat atas tu. Anak cari, bapak ni mana anak saya? Allahu Akbar. Gitu lekat. Tok Imam balik ni. Kadang-kadang kita tak ikut sunnah tu sebabnya masjid kita mati.
No, di KL tu Damansara, kawasan-kawasan orang elit tu dah bawa budak-budak dah. Lepas tu AJK masjid kat belakang tu dia sediakan makanan. Ada tempat tuan-tuan, belakang tu dia sediakan makanan untuk budak-budak. Dia beli KFC, dia letak kat belakang. Budak suka betul KFC. Tapi janganlah beli KFC, bankrupt AJK. Tapi dia orang tak apa, dia orang kaya. Macam kita belilah aiskrim patah kan, letak kat luar, biar dia orang main kat luar. Budak-budak, okey, kawasan ni kawasan budak-budak. Ada pisang, ada coklat, ada gula-gula, bawa lah sikit seorang. Mak bapak yang datang pun bawa sikit-sikit. Letak. Dia pakat letak potluck, habis budak-budak main kawasan tu. Ni saya buat dekat Putrajaya tuan-tuan. Putrajaya ni dulu tahun 2005 hidup segan mati tak nak masjid dan surau dia. Saya tahu, saya daripada dulu saya pergi 2-3 tempat sampaikan apa nama tu dia punya ahli parlimen, dia kata minta aircon, minta ni, tapi masjid surau hidup, tak hidup. Dia frust lah, dia kata hidup segan mati tak nak. Satu ketika saya ingat lagi, masa tu dia rasmikan satu surau baru buka, dia orang surau minta aircon. Dia kata aku dah bagi aircon, kau datang sembahyang. Oh, dia marah. Tapi masalah dia pun kadang-kadang jarang nampak. Jadi tak apalah, sebab dia sibuk, okeylah. Orang yang minta aircon tu, masa tak ada aircon kau minta. Orang dah bagi aircon kau tak datang. Ini masalah. Betul tak? Jadi tuan-tuan, saya pun duk perhati. Saya mengajar mula-mula tahun 2005. Saya tak masuk TV lagi masa tu. Tahun 2005, sebab saya masuk TV tahun 2007. Akhir 2007. Saya duk perhati, saya mengajar, ada 5 orang mengajar kitab fiqh. 5 orang. Oh, kata berat. Pergi masjid tu 5 orang. Ada satu surau tu Imam Tok Bilal 2 orang. Surau harga 1 juta. Surau dekat Putrajaya bukan harga surau kampung. 1 juta. Batu dia, marmar dia mahal tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pergi tu ada 2 orang, 3 orang. Kadang-kadang Bangla Tok Bilal, imam dia Indonesia. Tok Imam dia lantik lupa datang. Dah kadang-kadang pergi tak ada orang, serabut je. Last sekarang ni tuan-tuan, hidup tuan-tuan, hidup. Macam mana kita buat? Saya ubah. Dia mula naik pada tahun 2010 naik. Sebab lepas dapat kita masuk TV, saya kenal ramai ustaz-ustaz, saya tarik sikit seorang. Lepas tu kita buat tukar dia punya plan. Plan macam mana? Plan ni kita tukar macam mana nak cakap? Lepas maghrib mengajar. Pertama, mengajar cukup on time. Maghrib, isyak berhenti. Sebab orang kerja. Putrajaya ni orang kerja. Satu. Yang kedua, kita cuba elakkan daripada serius. Serius ni maksudnya mengajar tu memang serius sangatlah. Telah berkata Imam An-Nawawi. Ya. Bersekedudukan itu, ya, telah kembali akan ia kepadanya, maka ia akan kembalilah akan ia kepadanya. Tidur orang duduk nya mana nya ke mana ni? Baca kitab lama tak ada. Saya kata Putrajaya, kita tak baca kitab lama, kita baca kitab lama tapi dalam bentuk orang muda. Sebab situ semua orang muda, orang 20-an, 30-an. Yang boleh balik nya orang tua-tua. Dengan nya kembali. Macam akad nikah lah. Sahaja mana akad nikah dia sahaja. Lupa dah saya ni kahwin lama dah. Kena pembaharuan kena ada ni. Ingat lagi cara nikah, lupa dah. Aku terima nikah akannya. Macam mana? Mana Tok Qadi ni? Aku terima nikahnya Diani Mardana binti Mahzin dengan mas kahwinnya RM30 tu nak. Ada nya, dia ada 4 nya, tak ingat dah saya weh. Tapi nak cerita nya tu dah tak boleh pakai dah zaman sekarang. Kena ubah macam mana biar orang muda ni cepat tangkap. Gitu. Jadi kita ubah. Saya ubah baca sikit. Jadi cuma ni ustaz kena prepare. Balik ke rumah dia kena baca dulu. Baca 2 3 4 muka surat. Baca faham dulu apa maksudnya. Okey, kita sampaikan dalam bentuk mudah. Orang perempuan, lelaki yang bersedekuran, hukumnya haram. Bagaimana? Caranya macam naik motor. Dan kita tak sebut naik motor. Hari ni budak-budak naik motor. Macam mana nak buat? Betul lah macam ada setengah ustaz dia jawab macam mana. Kalau Ustaz Azhar dia jawab lagi mudah. Boleh nak naik motor antara lelaki perempuan yang bukan mahram, tapi dengan syarat bapak mertua tu tengah-tengah. Okey lah.
Bapak mertua tengah macam mana tu. Tu cara kadang-kadang tarik orang muda, tuan-tuan puan. Macam semalam boleh sampai dekat 8,000 orang datang semalam. Sebab cara penyampaian semua ustaz-ustaz ni, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi dalam bentuk orang muda. Tak ada cara serius orang tak boleh, kadang orang tak boleh terima. Sekarang dah dapat lihat macam Ustaz Kazim, ada cara dia. Ustaz Kazim dia tak serius. Tu sebab dia boleh terima orang kampung, boleh pergi, orang bandar boleh pergi, sebab cara dia sampai tu simple, mudah dan orang mudah faham. Tengok Ustaz Kazim, cara dia bukan orang kata penipu lara, memang dah kena penipu lara juga nak mengajar ni. Orang gelap tu salah satu cara, tuan-tuan puan. Jadi kita ubah. Bila kita ubah, dapat daripada 50 orang naik ke 100 orang. Lepas tu kita buat pula, okey, sekarang ni AJK tengok dah 100 orang, ramai ni. Daripada 5 orang naik 100 orang, ramai. Apa kita buat? AJK bincang, tak apa ustaz, kita akan sponsor makan. Orang muda dengar makan lagi dahsyat dia orang nak. Tambah-tambah yang kerja, orang perempuan lagi suka. Oh, hari ni tak payah masak, kita makan kat surau je. Sponsor makan apa saya tanya? Oh, kita buat mi lah, kita bajet kita mi goreng. Malam mi goreng, orang KL okey lah, macam dia nak diet kan, tambah gemuk. Kalau kat bandar, kat kampung ni, lepas isyak makan apa? Malam ni kita makan apa? Berani gam, Allahu Akbar. Lagi ramai orang datang. Padang. Jadi nak cerita, mula-mula dulu kita buat mi goreng. Daripada 100 naik 250 orang. Saya ingat. Sebab kita tengok bertambah. Orang kata apa? Soft tu bertambah. Daripada sikit naik bertambah. Tuan-tuan, daripada biryani gam, apa ni? Biryani gam tak lah. Apa nama tu? Mihun goreng, dia berubah lagi. Bertambah pula. Apa yang bertambah tuan-tuan puan? Kita ada orang sponsor pula. Dia tengok dah ramai 250 orang, 300 orang. Dah bertambah orang. Bila bertambah orang, ada pula orang nak sponsor. Ustaz, malam Ustaz Izhar ceramah, kita nak buat ni lah. Nak buat apa? Nak buat tahlil, boleh tak? Tahlil ringkas. Lepas main isyak, tahlil ringkas. Ringkasnya 5 minit je. Nak bagi nak buat makan untuk arwah sekian. Oh, tak ada masalah. Okey, nak bagi apa? Bagi makan. Oh, tak apa. Kami sponsor 2 ekor kambing. Daripada 250 orang naik 400 orang. Dah kambing dulu. Bila datang, pakak datang tuan-tuan. Sekarang ni dah jadi konsisten dah. Tiap-tiap kali, setiap bulan ada orang sponsor. Kedai mamak sponsor. Dulu duk beli roti canai, main 400 kuping, mamak tanya, kenapa banyak sangat ni? Ini untuk surau mah, untuk surau. Surau buat majlis kuliah. Jadi ramai orang datang. Oh iya ke? Oh tak apa, saya bagi separuh harga. Dapat separuh harga. Sekarang tuan-tuan, saya sponsor. Hari sekarang tuan-tuan, 1,000 orang. Kuliah fiqh 1,000 orang sebulan sekali. Dah ramai macam tu, kita tarik orang pun senang. Kita pun kata okey, surau ni akan orang buat pengumuman. Okey, di surau sekian ada pengajian sekian. Orang dapat tahu, orang catik. Yang mana dia orang minat, dia orang pergi. Sekarang ni surau dekat Putrajaya semua penuh. Alhamdulillah. Kita buka pula Habib Ali Zainal Abidin, tarik masuk Putrajaya, penuh tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, semua hidup orang-orang muda datang masjid. Jadi sekarang ni gabungan antara orang tua dengan orang muda sangat penting untuk hidupkan masjid. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau benar kita nak berubah, maka kita kena buat apa yang Nabi SAW buat. Itu sebab jangan kita risau apa yang kita nak buat ni. Sebab Nabi kata afsyus salam, hubungan kamu kena baik. Pertama dengan masjid, yang kedua di luar masjid kamu kena baik. Pertama afsyus salam. Yang kedua wa at'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan, jangan kedekut. Kita ni tuan-tuan tak payah kedekut. Saya dah cerita semalam dekat Masjid Nurul Hidayah semalam. Elok-elok kita belanja RM52 masa makan dengan Ustaz Farid Ravi. Semalam Ustaz Abdullah datang, dia singgah daripada mana? Daripada Ipoh, berhenti dekat Gatri RNA. Datang seorang perempuan yang kami tak kenal dan dia pun tak kenal. Ustaz nak pergi Melaka ke? Ya, nak pergi Melaka. Sebab kami punya yang boleh sampai ramai semalam, ada datang daripada Pasir Gudang, ada datang daripada Muar, ada datang daripada Batu Pahat. Tu yang kami sign tu, datang jumpa tu. Nak ambil gambar. Ustaz, saya daripada Batu Pahat. Ambil gambar. Batu Pahat berapa sini? Jauh tak?
2 jam. 2 jam. Sejam. Sejam lebih. Nak cerita. Datang budak-budak muda ni, nak naik motor je. Naik motor Honda Cup. Sampai tuan-tuan, kita ada kereta tak datang. Apa berlaku tuan-tuan? Nak cerita. Dan orang perempuan tu bagi envelope 3. Ustaz ada forum kan dekat Melaka. Gatri ni kat mana dekat Shah Alam kan? Dekat Shah Alam. Ustaz ni envelope pertama, envelope 2, envelope 3. Satu ustaz punya, satu Dr. Izhar punya, satu lagi Ustaz Haslim punya. Kami tak tahu benda tuan-tuan. Saya tak kenal. Ustaz Abdullah Khairi tanya, ni apa pasal ni? Siapa punya? Daripada siapa? Tak payah tanya siapa. Tak payah bagi tahu siapa. Ambil bagi je ustaz. Ini ikhlas daripada kami. Kami ustaz tak kenal kami, tapi kami kenal semua ustaz-ustaz ni. Ambil dah ustaz. Memang rezeki Allah Taala bagi. Tuan-tuan, sampai semalam dapat buka-buka dalam envelope RM500. Saya belanja orang makan RM52. Allah bagi semalam cash RM500. Ustaz Aslin pagi semalam bagi RM500 bagi kepada orang. Ada orang yang memerlukan dekat Terengganu sebab dia daripada Terengganu. Dia bagi 500, malam dapat 500 balik. Cash. Dia kata, "Ya Allah, aku bagi 500 pagi tadi. Allah bagi terus petang ni 500." Saya kata, "Aku hebat hari. Aku bagi 50, Allah bagi 500." Hang bagi 500 dapat 500. Oh, tak aci dia. Tapi nak cerita tuan-tuan, buat biar kerana Allah Taala. Ni saya nak kongsi tuan-tuan baru ni bulan 2 baru ni. Saya nak kongsi. Saya pensyarah dengan cikgu lah. Kita orang kampung panggil cikgu. Pensyarah ni sangat besar sangat. Orang kata macam ngajar hebat sangat, tapi tak hebat pun. Duduk kat pensyarah kat universiti. Ni yang budak tengah konvoi. Saya ni pagi esok pukul 10 tolak ke Johor Bahru. Pukul 4.30 ada ceramah dekat Johor Bahru. Malam tu balik KL. Sebab hari Isnin convocation pelajar Fakulti Pengajian Islam. Jadi saya ni bulan 2 baru ni pelajar-pelajar datang nak hantar tesis. Kan dia orang buat projek akhir kan. So bila buat projek akhir, saya pula kita ni kena tolong pensyarah. Pensyarah ni atas dia je. Kalau dia susah budak ni. Kalau pensyarah ni kerah hati, apa ni buat dia? Sampai masa budak ni tak sempat hantar, kira tak boleh konvo tahun ni, tahun depan. Bayar pula 1 sen. Bayar 1 sen, 1,000 ke 2,000 lebih. Bukan murah tuan-tuan duduk universiti ni. PTPTN dah habis. Mak bapak tolong bayar. Jadi tuan-tuan, saya mudahkan. Saya kata datang. Semua budak-budak datang hantar. Satu hari tu saya memang baca je. Pukul 8 sampai pukul berapa? Pukul 2 petang. Saya makan pagi pukul 7.30 macam biasa. Pukul 12 patut saya makan. Saya ni jenis makan on time. Saya tak boleh lambat. Malam okey. Tapi pagi, tengah hari, petang mesti ada 3 benda. Pagi pukul 7.30 mesti makan. Minum air kopi tu mesti minum. Yang kedua, pukul 12 mesti keluar makan. Petang pukul 5 mesti minum petang. Dia time je. Kalau lambat gitu rasa macam tak selesa. Gitu sebab dah biasa sangat kan. Jadi pukul 12 tu tak makan lagi lah. Start dah pukul 2 petang. Habis baca tesis budak ni pukul 2 petang. Lapar tuan-tuan. Angin dah sampai kepala dah. Masa tu nak migraine, terasa dah sakit kepala. Saya pun cakap pada pelajar kata datang kan pukul 3 petang kan, 3.30. Tuan-tuan, nak pergi makan kat bawah habis dah. Saya pun telefon pizza 1-388-2525. Hafal nombor tu. Telefon, "Halo, Pizza Hut." Ya, Pizza Hut. Okey, saya nak satu boleh? Tolong hantar ke Jabatan Syariah ke bilik saya UKM. Boleh. Apa mau? Nak yang besar ke kecil? Saya nak yang personal, yang kecil punya. Berapa harga? Campur semua ni RM19 lebih. RM19.90 gitulah. Dekat RM20. Tak apalah. Okey, dalam masa 20 minit Pizza Hut sampai di hadapan pintu anda. Okey, kita tunggu. Tak dan 2.20 sampai. Waalaikumsalam. Buka pintu, orang bawa pizza. Tengok. "Hei, Ustaz pun makan pizza." Dia tengok kita makan pizza. Dia ingat Ustaz tak makan pizza. Ustaz makan semua. Kayu batu je tak makan. Ustaz makan. Terima kasih Ustaz lapar. Tak malas nak keluar. Terima kasih dah tolong hantar. Allah, sebab dia kenal kita tuan-tuan. Kita pun ambil pizza. Dia kenal kita. Kita pun hargailah kekenalan dia tu. Sebab dia kenal kita. Kita keluarkan RM20. RM20 ambil. Berapa harga? RM19.90. Ambil RM20, baki keep the change.
Seposen je. Ya Allah, kek dia bunyi gaya macam kek dia cin RM10, patut bagi RM50 kek dia cin. Ni RM20 seposen kek dia cin. Orang tu, terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih dia. Tak apalah, saya pun pegang pizza. Bila pegang pizza, tepi bilik saya tu ada kerusi, budak tengah menunggu. Saya tengok, ni budak mana pula? Student mana ni? Bukan student saya. Saya kata, kamu nak jumpa saya ke? Tak. Saya nak jumpa prof, ada seorang prof belum datang. Pukul 3 kan datang. Oh, kita ada pizza. Orang adab kita orang Melayu, mesti ajak makan betul tak? Kita lapar ni. Kalau ikut hati baik aku masuk je. Tutup pintu, lantak engkau lah kat luar. Tapi adab tu kena ada. Kita pun pegang. Budak-budak ni tak tengok saya dah. Dia tengok pizza. Saya pun kata, jemput makan. Budak yang pertama, perempuan, lelaki. Yang perempuan dia kata, yang pertama, tak apa Ustaz, tak apa. Tak apa. Yang kedua, rosakkan keadaan. Yang kedua ni, tak. Sedap juga bau royal masalah. Dia tahu menu pula dah. Bau dia kan kuat, bau kan. Royal masalah. Saya pun bila tahu dia senyap, dia tahu tu, saya kata dia lapar budak ni kata. Yang budak nombor 3 yang lelaki tu, yang lelaki tak cakap apa-apa. Diam terus sebab terlalu lapar. Senyap. Saya berkata tak apalah, ambil. Ustaz saja je beli pizza ni, ustaz nak makan. Tapi ustaz dah kenyang, ambil lah. Membazir. Makan. You all lapar ni. Jumpa pesyarah tak lapar sangat. Tuan-tuan, tahu tak siapa yang datang ambil? Budak lelaki yang diam tadi. Yang tak cakap sedap apa semua, dia datang ambil. Terima kasih ustaz ya. Buka terus, makan kat situ. Aku tak tutup pintu lagi dia makan. Dia pizza tu, potong 4. Dia makan patut bagi seorang satu lah. Kau 3 orang, satu bagilah kat aku. Dia makan semua, tak ingat kat aku langsung. Kata tuan-tuan, Allahu Rabbi. Kata laparlah saya tuan-tuan. Tapi tak apa sebab anak murid lapar, guru lapar tak apa. Biar bagi kat dia. Saya pun masuk bilik, saya kata tak boleh. Aku lapar ni, tak ada buat kerja. Angin dah naik ke atas, kepala keluar angin, bawah keluar angin. Semua keluar, standard lah tu. Kata saya pun keluar bagi tahu dekat pejabat, kata saya nak keluar kejap, saya nak pergi makan, saya lapar sangat. Saya turun bawah sampai dekat jalan raya. Tuan-tuan, ada satu kereta BMW baru sampai. Kereta BMW warna hitam. Sampai prop dia parking. Dia bagi depan, buka tingkap. Saya kata ustaz, saya tengok muka, prof. Seorang profesor. Ustaz, nak pergi mana? Orang Kelantan pula. Saya orang Selangor, rumah saya Kelantan, boleh cakap Kelantan sikit. Nak pergi makan, lapar perut. Lapar perut ni lapar lah. Orang panggil lapar perut. Lapar perut. Ustaz mujuk. Saya doa dah tadi. Saya dah berdoa dah tadi. Keluar-keluar nak makan dengan siapa. Seorang semua dah makan. Saya doa lah, ya Allah. Aku nak belanja seorang makan lah, ya Allah. Siapalah orang butuh. Tengok ustaz. Saya ustaz, mari masuk. Kereta baru beli tuan-tuan. Dia kata baru beli seminggu. BMW baru Hot F10 harga 400,000 lebih. Dia dapat diskaun, dapat 378,000. Hafal aku harga. Sebab itu kereta mampu lihat. Tak boleh nak beli, mahal. Dia masuk, saya masuk kereta tuan-tuan. Nak kata baru, tempat gear tu bawa plastik punya saya pun duduk. Allah, terima kasih banyaklah Prof nak belanja. Ustaz, saya nak belanja ustaz. Rezeki saya sungguh lah ustaz. Naik kereta duduk tu, pasang dia punya seat bag bergerak. Kau gitu. Sama macam Ustaz Abdullah sebenarnya. Nak cerita, kenapa ni? Tak, memang macam tu ustaz. Kereta baru. Kita pun naik tuan-tuan, sampai dia nak belanja saya makan. Prof, ustaz nak makan apa ustaz? Dia tanya saya. Saya kata ikut Prof lah. Prof nak makan apa? Saya ikut je Prof nak belanja kan. Sampai dia berhenti mana? Pizza Hut. Tadi saya belanja budak makan pizza, sekarang Allah belanja saya makan pizza. Saya yang menarik lagi apa? Bila duduk tu dekat atas meja, saya minta air kosong. Saya banyak minum air kosong. Saya air kosong, yang lain Prof minta lah. Saya ikut dia Prof. Saya makan semua. Tolak kayu batu je. Dia kata tak usah, saya order. Dia ambil 2 pizza. Tadi saya bagi pizza kecil. Ini dia ambil pizza yang regular 2. Yang boleh makan 4 orang, 8 orang punya makan. Letak, Prof banyak ni Prof. Dia minta chicken wing pula. Chicken lagi kecil. Allah, banyak semua makanan dengan dessert apa. Prof, ni banyak ni Prof. Siapa nak makan? Tak apa Ustaz makan. Tak habis Ustaz bawa balik. Tuan-tuan, tak habis sungguh. Bungkus bawa balik rumah. Yang makan bibi saya, pembantu rumah, dan 2 orang anak saya. 3 kenyang. Sampai bibi saya kata apa? Waduh, kalau begini, tak perlu masak lagi Ustaz.
Memang tak masak tu, dah kenyang, pukul 6.30 makan dulu 3 orang. Tengok tuan-tuan, tadi saya belanja 3 orang makan, sekarang Allah belanja 4 orang makan. Saya kenyang, keluarga di bawah tanggungan saya 3 orang kenyang. Ini kadang-kadang yang Allah nak bagi. Jadi tuan-tuan, kongsi. Ni macam kita buat madih makan, apa ni, madih-madih kuliah macam ni. Bawa potluck, bawa kuih, yang perempuan bawa kuih kari pap, yang tu bawa kuih apa ni, seri muka, yang ni bawa kuih tu, bawa kuih ni. Dah, jadi ramai. Tuan-tuan, kita bagi sikit, Allah bagi balik. Esok hari Ahad, kita selalu pergi makan dekat restoran ataupun makan pagi kat kedai-kedai warung kan. Tengok, alah Tok Imam tengah makan dengan anak beranak. Nampak Tok Imam makan. Pergilah kat cashier. Tolong bayar Tok Imam. 4 orang. Bayar. Tak bayar. Fikir, jangan fikir panjang. Bayar je. Ini berkira Tok Imam bayarlah. Lawan ada. Jaim dah bagi. Berkira, ya Allah Tuhan. Kalau kita makan dengan anak beranak pun, kita makan dengan kawan-kawan, pergi berebut-rebutlah bayar. Pergi, saya bayar. Duduk macam tu je depan tu cashier. Cashier kata, siapa nak bayar ni? Yang ni duduk macam ni, yang ni tak keluar-keluar. Bawa keluar, letak duit. Tapi kita ni berkira tuan-tuan. Takut risau sangat miskin sebab belanja kawan makan. Jangan risau tuan-tuan, belanja je. InsyaAllah Allah akan bagi. Percaya, saya sangat percaya the power of gift. Sebab itu dah banyak berlaku pada saya. Saya cerita ni sebahagian kecil yang berlaku atas saya. Saya tak suka cerita orang, saya suka cerita diri saya. Jadi Allah bagi cash kalau kita kongsi terus. Biar nampak benda tu. Saya sangat percaya benda ni tuan-tuan. Itu sebab kita buat, jangan risau. Kita hidupkan masjid ni pun salah satu daripada usaha untuk kita dapat rahmat Allah Taala. Cuma kalau bila tuan-tuan duk belanja habis duit banyak tak? Tak ada orang belanja tuan-tuan. Jangan marah saya pula. Ustaz Izhar penipu betul. Habis 3 bulan aku belanja orang, langsung aku tak dapat apa-apa. Pizza pun tak ada. Janganlah cakap macam tu. Memanglah sekarang tak dapat, mungkin dapat anak kita. Mungkin dapat ke cucu kita, mungkin dapat ke isteri kita. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Ini rezeki Allah bagi. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamu bagi 1, Allah bagi 700. Tak payah cakap banyak. Tuan-tuan mau buat. Manakala yang ketiga tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak berubah, nak jadikan hubungan kita sesama manusia baik, dengan Allah baik. Pertama tadi Allah dah bagi tahu. Nabi dah bagi tahu, bila kamu sampai Madinah, Nabi panggil semua para sahabat, nak hubungan kamu baik dengan Allah, dengan manusia, 2 perkara buat. Pertama, bagi salam. Yang kedua, belanja makan. Jangan ketekuk, banyakkan sedekah dan seumpamanya. Manakala yang ketiga tuan-tuan, kata Nabi yang terakhir, dan ia adalah merupakan sunnah Nabi SAW, wasallu bil-laili wan-nasu niyam wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa rabbuka ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Taala mengangkat martabat kamu tuan-tuan. Apa dia? Iaitu sembahyang malam jangan ditinggalkan. Sembahyang malam ni tuan-tuan simple je. 2 rakaat sebelum subuh. Kita bangun. Sebab orang sembahyang malam ni wajah dia tu ada tanda-tanda kebesaran yang Allah bagi, kemuliaan. Yang Allah sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muka mereka ni ada tanda-tanda sujud. Ada tanda-tanda sujud. Ni, saya letak gambar dalam Facebook saya. 14,000 orang like. Gambar baru ni hari jadi Sultan Pahang. Anak Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah dan isteri dia. Tengku Mahkota. Isteri Tengku Mahkota. Ambil gambar. Isteri dia sudung labuh tuan-tuan. Mana ada Sultan, isteri Sultan tudung labuh tu. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. 14,000 lebih. Yang share tu saya kira lah beratus ribu. Tuan-tuan, tutup aurat penuh. Suami dia Tengku Abdullah. Muka memang cengeng, tapi tuan-tuan nampak muda. Wartawan tanya, ni saya jumpa dengan wartawan ni. Sebab kita biasa dengan wartawan. Wartawan kata, Ustaz, saya antara yang pernah pergi 2-3 kali temu ramah Tengku Mahkota, Tengku Abdullah. Tanya Tengku Abdullah, Tengku, apakah yang Tengku pakai nampak muda? Tak lari muka, nampak muda selalu. Apa dia? Apa dia jawab? Dengan spontan dia jawab, saya tak pakai apa-apa produk, saya bukan duta produk, dan saya tak pernah pun pakai produk-produk yang isteri saya punya.
saya hanya amalkan satu benda. Pertama, wudu. Wudu saya tak pernah tinggal. Satu. Yang kedua, saya amalkan solat tahajud. Dia cakap simple je. Wartawan ni pula, dia pandai. Dia kadang-kadang dia korek. Wartawan ni dia belajar skill untuk korek rahsia. Tu sebab wartawan ni, berapa ramai orang politik kantoi, artis kantoi, dia tanya, pap, dia cari. Kita dah salah jawab, boleh bedah. Jadi dia yang akhir tu tanya balik, Tengku, muka nampak licin, apa yang pakai? Seperti mana yang saya sebutkan pertama, wuduk, yang kedua tahajud. Tengok tuan-tuan, nampak muka dia. Itu orang yang hidup. Ni saya nak kongsi tuan-tuan apa yang berlaku kepada bekas almarhum Menteri Besar Kelantan. Ini tuan-tuan tengok sendirilah tuan-tuan. Saya pergi ceramah hari ni di Kelantan, jumpa profesor, 2-3 orang profesor yang duduk dekat USM. Saya ceramah dekat USM, dekat dengan USM. Dia kata, "Ustaz, saya pakar kulit ustaz, tapi saya pergi ziarah Tok Guru. Kami pergi ziarah bukan disebabkan politik, tapi kami ziarah sebab kami tahu dia adalah Tok Guru, kerana kami dengar cerita dia ni bangun sembahyang tahajud ketika dalam wad, tak pernah miss. Pukul 4 pagi bangun. Pukul 4 pagi bangun. Sampaikan Dr. Bius cocok. Kebiasaan Dr. Bius cocok 48 jam tak bangun. Dia bangun setiap waktu. Pukul 4 pagi. 4 pagi. Minta selip mata, minta ditayamumkan sebab dia nak sembahyang tahajud. Lepas tu tidur balik, bangun pula waktu subuh. Dah masuk subuh kan? Tayamum kan? Sembahyang subuh. Lepas tu bangun zuhur, bangun asar, bangun maghrib, bangun isyak. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni, kadang-kadang kita ni kena ambil perhatian. Tengok bila dia meninggal apa berlaku. 4 kampung jam. 4 kampung jam. Yang pergi tu tanpa melihat kepada politik. Macam-macam orang pergi tanpa melihat kepada ideologi politik. Datuk Seri Najib pergi. Sampai-sampai tuan-tuan tak boleh masuk. Ustaz Don yang sempat, Ustaz pergi, Ustaz Don yang sempat pergi. Mufti Selangor pergi. Datuk Aziz, pengarah pengurusi Majlis Agama Islam Selangor pergi. Kebetulan mereka pagi tu ada meeting dekat Kelantan. Ada meeting kat kebetulan meninggal, dia orang terus pergi ke sana. Tiket memang dah ada. Tuan-tuan, sampai-sampai tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ramai manusia tuan-tuan. Manusia ramai yang luar biasa. Ustaz Don tak boleh masuk. Ustaz Don ni kita tengok serban orang bagi berjalan kan. Orang kenal. Ini tak ada. Serban kau duduk kat belakang. Sekarang ni kami nak masuk juga. Tuan-tuan, siapa yang bagi syafaat boleh masuk? Dia orang nak masuk tak boleh tu. Datuk Seri Najib Sampai-sampai dia orang masuk ikut Datuk Seri, semua duduk belakang. Datuk Seri Najib bagi syafaat kepada yang belakang. Siapa kata Datuk Seri Najib tak bagi syafaat? Boleh masuk, tu pun masuk sekejap. Itu pun macam ni Datuk Seri Najib orang tolak kiri kanan, puk masuk juga. Masuk dan tengok sekejap, keluar balik. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kenapa itu jadi macam tu? Kenapa orang sampai ramai macam tu? Panas tak panas? PA saya ikut. PA saya pergi daripada Putrajaya hampir dekat 15 orang. Budak-budak muda pergi. Dia orang pergi ni, dia orang ni bukan geng muda tuan-tuan, bukan geng politik ni. Tak tahu politik langsung budak-budak ni. Dia pergi sebab apa? Ulama dah tak ada. Pergi sampai-sampai tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengah hari pukul 9, 10 yang panas biasa, tak panas. Tak berpeluh. Sampailah ke bumi lengkap. Orang barulah matahari datang. Tapi nak cerita, benda tu berlaku. Tak mustahil Allah tunjukkan kepada kita. Kenapa? Sebab dia tak pernah tinggal solat. Sembahyang malam apatah lagi. Dia dalam keadaan kena kanser tahap 4. Bawa uncang kecing tu. Sembahyang tuan-tuan. Tak masuk dalam masjid. Duduk kat luar. Sembahyang kat luar. Berimamkan imam yang sudah dilantik, duduk kat luar, tak masuk sebab dia kata takut kotorkan masjid, sebab dia bawa uncang kencing. Duduk kat luar. Ustaz Don ada gambar dalam Facebook, dalam Google. Dia kebetulan datang Tok Guru sembahyang kat luar. Tan Sri Mahyudin datang ziarah masa tu dia TPM, datang ziarah habis sembahyang Zuhur, dia duduk kat luar. Terus pergi sambut. Tapi nak cerita,
semayang di masjid, tak tinggal. Kanser tahap 4. Kita hanya jahit 4 jarum je. Kaki tak datang masjid. Kaki berbalut. Padahal jatuh tandas je. Tak pergi masjid. Bodoh ke kau ni? Kena nampak kaki aku tu berbalut. Marah orang pergi suruh masjid. Orang suruh pergi masjid ni kata bodoh. Ni sebab apa? Kaki berbalut. Takkanlah tuan-tuan. Tu Nabi SAW dah didik kita buat yang terbaik. Itu kadang-kadang kita lupa. Kita ni yang Nabi suruh kita tak buat, yang Nabi larang itu yang kita buat. Oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau betul kita nak dapat hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, buat apa yang Nabi suruh ketika hijrah. Pertama, jangan bergaduh sesama kita. Berbaik-baiklah. Jangan berbalah antara imam satu, imam dua, rugi. Ketua kampung A dengan ketua kampung B, rugi tuan-tuan. Kita kena bertolong-menolong. Sekarang ni kita duk bergaduh sesama Islam. Yang untung siapa? Siapa untung? Orang bukan Islam. Kita ni orang Islam duk gaduh benda. Duk gaduh lepas mayang nak baca doa ke tak ada? Elahai. Takkan itu pun kau nak gaduh. Lepas masa zikir nak pegang tasbih ke tidak? Pakailah tasbih, kau nak pakai, tak mau pakai sudah. Yang gaduh pakai tasbih ni apa pasal? Yang untung siapa? Orang bukan Islam. Rumah makin naik. Mana ada rumah paling murah? Tuan-tuan keluar tol nilai. Keluar tol nilai sebelah kanan. Tiang pun tak ada lagi. Berapa rumah tuan-tuan? Rumah teres. Harga dia 670,000. Rumah teres. Dekat Bangi tu rumah teres tengah kawan saya beli kecil je. Harga 700,000. Kami boleh buat pinjaman, kami dekat UKM, kami pensyarah boleh buat pinjaman 500,000. Tak mampu bayar lagi tuan-tuan. Nak kena bayar cash 300,000. Mana nak korek 300,000? Pinjam duit ayah, pinjam duit mak mertua, bapak mertua dan seumpamanya. Tak cukup. Kita duk gaduh ni. Duk bergaduh tak apa-apa. Yang untung orang bukan Islam. Jual rumah laku. Jual kedai dia orang sapu. Betul tak? Siapa yang rugi? Orang Islam duk bergaduh pada remeh-temeh. Ekonomi kita teruk. Barang kita beli RM50 tak dapat apa-apa. Anak-anak kita nak belajar payah sebab tak cukup duit. Mak bapak tak cukup duit. Kenapa? Kita duk bergaduh yang benda kecil-kecil. Yang besar-besar orang bukan Islam dah fikir dah. Orang bukan Islam yang buat roti, yang jual roti, yang buka kilang roti, orang bukan Islam. Yang buka kilang biskut, orang bukan Islam. Yang buka kilang mi, orang bukan Islam. Betul tak? Yang jual ayam, orang bukan Islam. Saya tahu sebab saya yang bagi logo halal Negeri Selangor. Setiap bulan kita meeting. Tinggi tu tuan-tuan file. 80 syarikat minta halal. 80% daripada yang banyak tu semuanya orang bukan Islam. Buat pau orang bukan Islam. Biskut orang bukan Islam. Coklat orang bukan Islam. Rumah sembelihan orang bukan Islam. Memanglah asal syarikat tu lesen dapat ke orang Islam, tapi dia pergi jual kepada orang, dia bagi sewa pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang jalankan. Tuan-tuan puan, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Dan jangan bergaduh. Tu sebab Nabi kata jangan bergaduh, rugi kita. Hidupkan persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kedekut. Kita kena banyak buat sesuatu infak daripada harta yang kita ada, sama ada beri makan, duit dan seumpamanya. Yang ketiga, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena baik. Baik dengan manusia, tak baik dengan Allah, tak boleh masuk syurga. Baik dengan Allah, tak baik dengan manusia, tak boleh masuk syurga. Kena baik kedua-dua belah pihak. Baru kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan aman dan selamat. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang kita nak kejar hijrah kita kali ini. Bukan hanya kita hanya mendengar kisah hijrah Nabi, tetapi kita nak perubahan berlaku dalam hidup kita. Taman Merdeka ni kita tak nak berada dalam keadaan ke belakang, kita nak ke hadapan. Kita nak biar hari akan datang masjid kita ini sembahyang penuh selalu. Kita nak bagikan masjid kita ini dah jadi hidup. Orang muda ramai, orang tua ramai, tidak berbalah sesama diri. Itu yang kita kena fikirkan. Buat sesuatu. Politik letak tepi. Politik letak tepi. Pangkat letak tepi. Tuan-tuan, itu yang kita kena buat. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ini yang kami buat dekat apa? Dekat tempat saya tinggal. Kawasan tempat saya tinggal tu tuan-tuan,
dekat situ ramainya ketua pengarah. Pagi-pagi kita boleh nampak kereta-kereta kerajaan yang Honda Accord. Pagi-pagi penuh perdana. Sebab ketua-ketua pengarah tadi. Datuk Seri. Dan ada sekarang ni MB Perlis dulu duduk kat situ. Sekarang ni dah pindah ke sana, rumah dia masih ada. Dan dulu dia komuniti kita. Tuan-tuan, taman tu tuan-tuan dijaga oleh seorang bekas JAKIM Pencit. Orang JAKIM Pencit, Ustaz JAKIM Pencit. Allah bagus ni ustaz ni. Sebab dia ni sangat baik. Hubungan dia dengan orang kampung sangat baik. Orang taman. Orang taman cukup hormat dia sebab dia ni kalau mati dia cepat pergi. Dia yang mandi, dia buat urusan, dia gali kubur apa semua. Dia uruskan gali kubur, bukan dia gali kubur. Dia tolong uruskan penggali kubur. Dia mudahkan urusan. Sebab dia kenalan ramai orang lama. Dan dia pengurusi surau. AJK tu semua orang muda. Tuan-tuan, suatu hari masa mula-mula kami duduk tu, pening. Dah masa tengah meeting ni, yang ni kepada saya datuk sekian, ketua pengarah sekian. Saya merasakan tak perlu buat. Yang ni pula kata saya ketua pengarah sekian, datuk sekian. Dan ni saya rasa perlu buat. Dah pula. Yang ni kata buat, yang ni tak kata. Dua-dua pengarah. Lah kali ustaz dia kata apa? Macam inilah. Saya rasa saya cuba bagi pandangan. Kita ambil yang terbaik. Tengok dia jadi orang tengah. Dia kata saya imam terlantik. Waduh. Imam terlantik, umur orang dengar cakap dia lah. Sebab bila time mati dia yang akan mandi kan. Jadi semua takut. Oh, dengarlah imam kata kita buat. Oh, semua senyap. Okeylah kita buat. Tak apalah. Sehingga satu hari tuan-tuan kita buat majlis. Majlis ni satu majlis macam majlis kenduri jugalah. Kita jarang dah sekarang ni Kuala Lumpur tak ada dah style macam angkat-angkat ni. Apa? Hidang, masak hidang semua pakai catering kan. Situ buat catering tuan-tuan. Dia nak buat kenduri besar 10 kemah tapi tak pakai catering. Tak pakai catering. Semua orang kata apa? Nak masak gotong royong. Aduh. Saya duk fikir kata perak kali ni. Dia siap bagi tahu masa meeting, okey ustaz hantar, saya hantar kena terlibat sama. Baik, kosongkan jadual. Kosong saya. Ikut arahan sebab kalau saya mati dia nak mandi. Ikut arahan tak kira masuk TV tak masuk TV, dia juga nak mandi sendiri. Tuan-tuan, hantar ketua apa? Ketua yang angkat dulang tu siapa tu? Penanggah. Saya ketua penanggah. Masuk TV ketua penanggah bos. Kalau pergi makan majlis selalu kita duduk meja VIP. Ni kali aku penanggah. Bawah saya semua budak-budak SPM. Budak-budak yang tengah tunggu periksa SPM ni. Tahulah budak-budak SPM macam mana dengan rambutnya, dengan gaya-gaya pakai spek hitam. Dia orang pakai topi terbalik. Wah, tak apalah. Ada seorang datuk tu ketua pengarah. Datuk, ketua datuk, tugas datuk ialah basuh pinggan. Ketua basuh pinggan. Gila. Sikit dia orang tua tu biasa pakai samping warna-warni ni. Hak harga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ni. Tiba-tiba basuh pinggan. Majlis tu sebab catering tak ada. Bangla tak ada. Kita yang semua ada 2, 3, 4 orang lagi yang besar-besar. Profesor tugas dia kutip sampah. Tak apa. Sebab dia nak ajar biar kita ni letak pangkat kat luar. Dalam taman, dalam surau, dalam masjid pangkat letak keluar. Tak apalah. Saya tu hari petang sampai pukul 2 pagi, 2 petang. Masa tu songkok semua tak ada, semua pakai topi. Topi terbalik. Lepas tu saya pakai baju, tak ada baju tu tak ada lah, baju cantik ni, baju apa? I love mahkota. Kampung saya, dia tulis I love sekian-sekian kampung, taman sekian. Okeylah kita pergi. Tuan-tuan, angkat. Allah juga memang Allah ajar kita. Ajar ego letak bawah terus. Bayangkan saya bawa dulang tu. Punya kelang kabut orang ramai. Allah letih tuan-tuan. Angkat dah lah panas. Meja berterabur kosong, ramai banyak orang datang nak masuk, meja berterabur. Dia ada orang datang, laki bini, satu family, 2 orang laki bini, anak 3 orang. Sampai-sampai, "Dek, mari jap. Ni, kemas." Dia buat aku macam mamak betul. Aduh, kata. Kita berpeluh masa tu lap pakai ni, tuala good morning tu. Ya, okey. Cepat sikit dek. Allah, ramai orang. Apa lambat sangat? Cepat sikit. Dia panggil aku adik. Buat sabar je lah. Suami dia ni, kita mau ambil sampah. Dek, bawa makanan yang panas Panas, jangan yang sejuk, tak nak sejuk-sejuk. Oi, minta pula. Kau ingat apa ni kedai mamak 24 jam. Dia minta lebih-lebih. Kita boleh letak meja. Ya, insya-Allah.
Bini dia perasan, bini tengok macam. Dia tengok lama. Anak tu dia macam perasan tak? Saya buat tak tahu, dia angkat. Mari kali kedua kita memang pergi belakang dapur tu, ambil hal yang panas betul, berasak ambil kau nak. Dia nak mas panas kan, aku ambil yang berasak betul. Sampai-sampai tuan-tuan, kita letak hidang. Suami dia tu, apa isteri dia? Ini Ustaz Izzah dalam TV tu. Dalam TV je dulu Ustaz Izzah. Sekarang saya adalah penanggah. Penanggah yang dilantik. Ya Allah Ustaz, suami dia, ya Allah Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya tak perasan. Perasan tak? Apa kita belajar? Pertama Allah nak ajar ego saya. Kau tak payah letaklah kau tu hebat sangat. Pensyarah universiti, kau pangkat besar, lepas tu kau duduk dekat masuk TV, keluar TV, ceramah depan pembesar-pembesar negara. Sekarang kau penanggah. Jangan cakap banyak. Tengok tak? Satu. Ajar ego saya. Yang kedua nak ajar dia tu, oh sebab kau kenal aku sekarang, kau jadi hormat pada aku. Tak? Tadi kau tak kenal, kau panggil aku macam Bangla je. Patut dengan Bangla pun kena hormat, tau tak? Bangla, tarik ni satu. Cakap elok-elok dah ni, marah Allah. Tapi nak cerita ni, Allah nak ajar. Dulu, tak apa, tak ada, biasa tu. Kita, hari ni taman saya, kampung saya, semua buat kerja. Saya ingatkan saya kena duga teruk dah. Kawan-kawan saya lagi teruk kena. Bawah saya ni yang angkat penanggah dia budak-budak SPM. Pinggan-pinggan dia orang jaga. Jadi bila ambil pinggan, tengok berminyak. Orang marah. Ni dik, tolong bagi tahu apa? Minyak ni basuh elok-elok sikit. Budak-budak ni dia betul. Pergi dia bukan kenal Datuk ke Datuk Seri ke siapa. Dia pergi sampai kat tukang basuh tu. Pakcik, basuh bersih sikit pakcik. Berminyak. Orang marah. Yang basuh tu ketua dia Datuk Seri. Ketua pengarah, ambil. Okey. Ambil kau ketua pengarah basuh pinggan. Tapi tuan-tuan, ini Allah nak ajar. Dia kata Ustaz, memang kita rasa hina depan Allah Ta'ala nanti. Ni kadang-kadang kita jangan tangkap semua tak tepi lah. Tak payahlah kita bawa masuk masjid. Barulah hidup. Tu bab Nabi ajar. Dalam masjid itulah dia. Dalam taman itulah dia. Macam mana nak jadi macam tu? Tak lain tak bukan hubungan dengan Allah kena baik. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, semoga dengan apa yang kita bincang pada malam ini, ya, kita akan jadi manusia yang lebih tawadhu, kita lebih berfikiran positif, fikir macam mana nak berjaya, macam mana nak mengimarahkan masjid, macam mana kita nak hubungkan antara silaturahim sesama kita, tidak berbalas sesama kita. Jadi itu semua kita nak belajar, kita nak buat, kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Saya pasti, saya tengok tuan-tuan yang datang ni pun saya nampak jenis orang yang hidupkan masjid. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan perempuan tak putus-putus menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun KPI kita masih belum sampai. Sebab KPI kita nak biar sampai masjid tak muat untuk orang sembahyang. Fardu, bukan sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu sampai orang tak muat nak sembahyang. Kita kena, itu KPI kita. Dan dah berlaku pun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab, negara Arab berjaya. Tapi mereka tak bersatu dari sudut yang lain. Masjid dia orang penuh. Sembahyang Zuhur, sembahyang Subuh, sembahyang Maghrib 10, 18 saf itu biasa. Dekat Mekah, dekat Syria, dekat Jordan penuh orang sembahyang masjid sebab dia budayakan masjid. Jadi kita nak ke situ juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita pakat-pakat buat usaha, kita insya-Allah akan berterusan. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri, bersama saya ni saya ada bawa dua perkara. Pertama, di luar sana ada buku, ya, dengan sahabat saya ni. Buku tu buku yang saya buat, saya tulis, ramai orang bertanya. Sebenarnya buku ni dah habis terjual 10,000 naskah dalam tempoh 2 bulan. Sebab buku pertama di Malaysia berhubung tentang hukum hakam kosmetik. Hukum hakam kosmetik, fake kosmetik. Jadi sekarang ni yang ada tinggal lebih kurang dalam 30 naskah je tinggal. Yang lain semua dah habis dijual, alhamdulillah. Jadi yang lain kena tunggu cetakan baru. Dalam tu kita bincang hukum orang lelaki nak mewarnakan rambut. Ramai orang tanya, nak inaikan rambut boleh ke tidak? Lepas tu nak hitamkan rambut boleh ke tidak? Lepas tu orang perempuan pula ada banyak isu-isu dia orang. Antaranya make up dibenarkan oleh Islam atau tidak? Macam yang kerja mak andam tu. Anak nak bertunang atau nak nikah, kan bulu kening dicukur kan? Dicukur tu boleh ke tak boleh? Hukumnya disebut di dalam itu mengikut 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Tapi banyak yang kita ikut ialah mazhab Syafi'i.
agar sesuai dengan kita di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i. Tapi saya bawa datang 4 mazhab dan ia bergambar. Kemudian pakai lipstick, dibenarkan oleh Islam atau tidak. Kita bawa juga yang dibincang dalam hadis fatwa. Macam sekarang ni orang perempuan kalau nak kahwin kan dia buat apa? Bunga-bunga kat tangan. Inai kat bunga kat tangan kan. Dia boleh tak dibuat macam tu? Kita kena tengok juga ukiran tu ukiran apa. Dia panggil inai, hanna fil yad. Orang Arab biasa buat. Kalau kita kat Malaysia budaya tu budaya orang Hindu. Tetapi kita dah masuk dalam budaya orang Melayu. Jadi kena tengok apakah ukiran itu ada hubung kait dengan akidah ataupun tidak. Itu semua saya bincangkan. Ya, hukum botox hari ni kita di Malaysia kita ada masalah isu orang ubah muka. Cukup banyak sekarang ni. Cocok muka jadi tembam. Muka tua jadi muda. Dulu dagu tak ada jadi ada dagu. Bibir nipis jadi tebal. Mata pakai contact lens, biru, merah, biru semua. Kalau mata biru, handbag biru. Kasut biru. Tu sekarang ni cukup ramai. Yang terbaru sekarang ni orang muda, ni budak-budak muda, kalau boleh beli untuk orang muda lah ni, orang muda baca. Mak bapak kena tahu hukum hakam ni agar kita tak buat benda yang haram. Orang muda sekarang ni dia suka buat braces. Kan bayar gigi tu. Gigi tu cantik, dia ikut warna. Ada warna merah, warna biru, warna hijau. Jadi budak-budak ni pasang benda tu sebab style. Boleh ke tak boleh? Semua tu saya bincangkan dalam buku tersebut. Dia nipis je, harga dia RM20. Cuma RM2 daripada 20 itu kita masukkan dalam tabung wakaf. Daripada RM20 tu RM2 saya potong, ambil masuk dalam tabung wakaf untuk servis air minuman pelajar-pelajar di UKM, Jabatan Syariah, yang saya buat wakafkan untuk pelajar-pelajar minum. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu daripada, sebab di setahun kita kena bayar RM1,000, lebih kurang 990 untuk servis maintenance. Air tu kena tukar dan sebagainya. Jadi itu salah satu daripada usaha kita lah. Jadi saya harap buku tu dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan, sebab terlalu ramai orang bertanya. Dalam tanyalah ustaz, saya bincangkan isu ni 2 hari. Penonton hampir 1.4 juta yang tengok tajuk tu, sebab tajuk dia sangat menarik, iaitu tajuk Aku Ingin Cantik. Tu kita bincangkan sampai dapat cukup ramai penonton pada hari itu. Jadi yang kedua ni tuan-tuan, jadi buku boleh jumpa dengan sahabat kita. Terakhir tu dah habis dah. Itu je saja yang ada. Yang lain kena tunggu lepas cetakan yang baru. Yang kedua, insya-Allah pada bulan 12 ni saya akan pergi umrah 30 Disember. Jadi sahabat kita kat luar, dia ada bawa, dia datang dari Kuala Lumpur. Jadi siapa yang teringin untuk pergi umrah pada bulan Disember ni, insya-Allah saya akan bawa. Cuma tempat tu agak terhad. Hotelnya tidak jauh, lebih kurang 250 meter di Saraya Ajiat. Dia masuk daripada pintu, dia selepas daripada istana tu, dia belakang istana, dekat istana, dekat situ. Ya, kalau nak pergi ke di Salji pun dekat, ya, untuk makan. Jadi dia punya package pun lebih kurang 6,099 untuk 4 orang sebilik. Jadi insya-Allah kalau yang menariknya perjalanan saya kali ini, sepanjang saya bawa tiap-tiap tahun pergi umrah, tak pernah saya dapat visa untuk pergi Taif. Cuma yang ini saya dimaklumkan oleh travel agent, bila saya nak jadi duta tu, dia kata, ustaz, kita dapat pergi ke Taif. Okey, saya kata kalau Taif cukup cantik lah, sebab saya memang nak pergi. Baru ni Tengku Arafiah, adik Sultan Selangor pun nak pergi ke Taif tapi tak dapat, sebab visa dia agak susah. Jadi bulan 12 visa dia insya-Allah mudah sikit. Cuma adalah kelemahan-kelemahan tu memang tak dapat dinafikan lah, sebab orang Arab ramai cuti masa tu. Jadi kita tawakal pada Allah Ta'ala, kita akan cuba buat yang terbaik lah. Saya minta syarikat agar jaga jemaah sebaik-baik mungkin. Dan saya akan berikan ceramah di tempat-tempat bersejarah insya-Allah, di semua tempat-tempat yang Nabi SAW ziarah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itulah antara usaha dakwah kita yang kita mampu buat. Jadi insya-Allah kita pakat-pakatlah buat yang terbaik, ya, untuk umat Islam agar kita ini lebih berjaya dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.